Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada penonton-penonton setia yang sentiasa bersama kami di Jom Channel. Dan alhamdulillah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita bersiaran secara langsung bersama dengan anda. Hari ini merupakan di antara hari-hari yang cukup menarik dalam kehidupan saya sebenarnya. Saya berada sendirian di studio hari ini tanpa sebarang kru, semuanya saya buat sendiri, okey, untuk memastikan bahawa kami di Jom Channel tetap bersama dengan anda untuk memastikan. Dan yang menariknya adalah semua kru berada di tempat lain, okey, dan saya berada di studio untuk terus bersama dengan anda melaporkan ataupun berkongsi dengan anda apa di antara intipati-intipati yang ingin kita bicarakan bersama dengan anda pada petang ini. Jadi kepada anda seperti biasa, sekiranya ada sebarang komen ataupun pendapat ataupun cadangan untuk anda pastikan rancangan ini lebih menarik ataupun mungkin ada penambahbaikan yang boleh dilakukan, silakan bersama kami di ruangan komen. InsyaAllah saya akan ambil soalan itu dan saya akan ajukan kepada tetamu kita. Baik, hari ini ramai di antara anda telah bersedia sebenarnya bersama dengan kita untuk bersama dengan yang berhormat Datuk Wira Dr. Hatta Ramli, Ahli Parlimen Lumut. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Doktor di mana sekarang Doktor? Saya berada di rumah di Ulu Kelang, Selangor. Ya. Oh baik, UK lah ni, UK. Tidak engkar MCO berada. Ya, alhamdulillah. Okey, ramai di antara rakyat kita pun yang saya yakin ramai di antara mereka yang mematuhi PKP ini Doktor ya, untuk memastikan rantaian COVID-19 ini akan terputus jua akhirnya insya-Allah. Bila dan masanya itu kita tidak pasti, tetapi apapun sebagai rakyat Malaysia, saya sendiri sebagai rakyat Marhain pun orang kata apa, terus memastikan bahawa saya juga menyumbang untuk memastikan rantaian ini terputus. Baik, Doktor, kalau kita lihat pandemik COVID-19, okey, dengan tajuk kita pada hari ini, kita nak berbicara tentang new norms ataupun norma baharu pasca COVID-19 ataupun selepas COVID-19 nanti. Bagaimana kehidupan rakyat Malaysia dilihat bahawa pandemik COVID-19 ini telah mengubah kelaziman aktiviti kehidupan kita seharian. Okey, kalau sebelum ini kita start kereta, kita pergi kerja dan sebagainya, tetapi sekarang ianya sudah jadi berlainan. Kita bekerja dari rumah, guru bekerja dari rumah melalui online, PDP, PNP dilakukan secara online bersama dengan pelajar dan sebagainya. Anak murid perlu menjawab soalan melalui phone dan sebagainya. Itu merupakan di antara yang di luar kebiasaan yang kita lakukan, tetapi inilah yang harus kita hadapi untuk meneruskan kehidupan kita. Jadi sebagai pembukaan mungkin Doktor sendiri boleh mengupas tajuk kita pada hari ini. Norma baharu selepas COVID-19. Silakan, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Selamat kita melalui hari-hari berada dalam PKP ini dengan jaya, dengan penuh kesabaran ya. Apa yang disebut oleh Saudara Zawazi tadi, itulah dia antara perkara yang akan menjadi cara-cara baru hidup kita ya, norma-norma baru yang akan kita ikuti. Hari ini pun kita boleh ke udara. Ya. Seperti biasa pergi ke studio, ya duduk selesa-selesa. Tapi hari ini kita dengan teknologi yang sedia ada, kita boleh melakukan apa yang dulu kita tak terfikir dan kita pun tidak terpaksa berbuat ya. Tetapi keadaan memerlukan kita dan alhamdulillah manusia ni Allah berikan berbagai-bagai kebaikan, kelebihan dalam mencari jalan-jalan penyelesaian ya. Jadi kita kena ambil yang positif. Ya, memang wabak COVID-19 ini sesuatu malapetaka yang menimpa umat manusia pada hari ini. Dah berlaku dalam 3 bulan, 4 bulan semenjak ianya mula dikesan bulan Januari yang lalu. Memanglah terasa perit bagi kita. Berat mata memandang, lebih berat bahu memikul. Artinya orang-orang yang terlibat, yang positif, sakit, yang mempunyai simptom, yang masuk ke ward, masuk ICU, kena ventilator dan malang sebahagiannya, ada yang meninggalkan kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang membuka pemikiran kita, membuka kesedaran kita bahawa kita perlu melakukan sesuatu. Dan setiap
event, setiap masalah tu boleh kita jadikan suatu perkara yang positif yang membawa kebaikan pada masa akan datang. Sebab kata orang putih, dia ada silver lining dalam apa yang sedang berlaku pada hari ini. Namun tentulah orang memikirkan betapa susahnya kita, ya. Nak dapat itu tak boleh, nak bekerja tak dapat, pendapatan hilang. Ya, ini adalah perkara yang dilalui, yang kita amat simpati dan kita lihat berbagai usaha dibuat, ya. Baik oleh kerajaan, baik oleh NGO, baik oleh orang politik, ya, untuk memastikan masalah-masalah tersebut dilalui dengan baik. Tapi apakah kita hanya akan mengeluh dan apakah kita hanya akan keluar daripada dilema ini dengan keadaan seperti biasa, tidak membawa perubahan? Saya rasa kita cuba lihat di mana positifnya. Kita lihat setelah masuk siri yang ketiga PKP ini, saya sudah masuk siri yang keempat sebenarnya, kerana saya terpaksa melalui kuarantin pada 27 Februari lagi, ya. Apabila dikesan mempunyai kontak dengan kes 26 satu ketika dahulu. Jadi saya ada ekstra 2 minggu daripada saudara-saudara sekalian. Jadi tentulah kita terasa kepedihannya, tetapi lama kelamaan, ya, ianya tidak membawa keselesaan, betul. Tapi di sana perkara kebaikan yang kita boleh lihat, ya. Kerajaan mengarahkan supaya sekolah ditutup. Apakah pendidikan terhenti? Saya rasa tidak. Banyak cara yang kita boleh gunakan, ya, untuk meneruskan pendidikan. Mungkin pembelajaran dengan guru, berdepan dengan guru di bilik darjah, kita terhenti. Tetapi pendidikan tidak wajar terhenti. Dan ini pun bukan benda baru, ya, di setengah negara. Ya, cara pendidikan yang Zawadi sebut tadi, menggunakan apps, ya, menggunakan internet, online dan sebagainya, sudah berlaku. Sudah pun berjalan, ya, dan ramai daripada kita memanfaatkannya. Hari ini kita lihat anak-anak kita. Saya tak adalah anak kecil yang belajar, ya. Tapi cucu-cucu kita dilayan oleh guru-guru. Mungkin ini inisiatif peribadi, tetapi ini boleh dijadikan satu aktiviti penting dan dasar pada masa akan datang. Maksudnya, kita tidak terkejut kalau lepas daripada MCO atau PKP ini, mengubah sedikit sistem pendidikan kita, mengubah sedikit sistem peperiksaan kita. Ya, jumlah contact hours dengan guru berdepan-depan mungkin terpaksa dirubah dan sebahagiannya dibuat di rumah. Penyediaan soalan, penyediaan pengajaran. Ya, artinya kita akan mengambil pendekatan yang baru, ya. Ini tidak mustahil dan banyak di negara-negara yang telah menyediakan apps tertentu untuk anak mereka melalui sistem online. Itu pendidikan, ya. Ini ekonomi kita. Hari ini pun kita dah melihat kalau sesiapa yang punya inovasi untuk berniaga secara online contohnya, ya, mereka mendapat kelebihan, ya, ataupun keuntungan daripada penggunaan ini. Bukanlah kita kata mereka memanfaatkan suasana gawat ini, tetapi itulah tuntutannya bahawa orang perlukan barang, orang perlukan makanan contohnya. Jadi memikirkan cara perniagaan, penghantaran makanan contohnya, itu sudah menjadi satu industri besar. Logistik makanan, logistik barang-barang, perniagaan online ini memerlukan satu sistem penghantaran yang cukup canggih, yang cepat, ya, yang murah. Dan ini menyebabkan tumbuh bagi cendawan, ya, syarikat-syarikat. Katanya dah ada 40 syarikat penghantar makanan contohnya. Ini bukan satu kebaikan dan tidak harus terhenti di situ saja. Jadi lepas daripada ini kita tidak perlu lagi, ya, bergerak, ya, untuk ke restoran, untuk berjamu, ya, dengan keluarga. Kita boleh saja mendapatkan layanan, ya, di rumah kita. Jadi ini perkara yang kita harus lihat. Dan sebahagian daripada kakitangan kerajaan dan swasta hari ini bekerja di rumah. Working from home, ya. Dan ini suatu perkara yang dulu kita sebut secara teori lah. Kadang-kadang idam-idamkan, if only we can work from how wonderful, ya, while looking after our children. Kita boleh buat kerja, boleh menaik, ya, bangun sekejap. Dan tiba-tiba hari ini perkara yang kita rasa sangat jauh sudah berada di depan mata kita dan sedang melakukan oleh kakitangan kita. Tentulah ada bidang-bidang pekerjaan yang kita mesti ke pejabat, mesti ke hospital, ya, mesti ke tempat kerja. Itu adalah
akan menjadi pengecualian. Ya. Normanya ialah bekerja di rumah. Selain daripada itu, akan yang bekerja di pejabat, yang bekerja di apa namanya, industri di kilang, kelainan-kelainannya. Ya. Jadi itu semua baru yang kita akan dapat. Dan dari segi keselamatan hari ini kita lihat, ya, dengan sedikit pengorbanan kita berada di rumah, memang kadang-kadang membosankan, ya. Tetapi agak kurang kedengaran jenayah-jenayah berlaku. Ya. Jalan raya contohnya, ya. Kalau dulu kita biasa saja keluar ramai-ramai, kadang-kadang kita tak menyusun gerakan kita. Minyak di tengah jalan contoh. Tapi apabila ada kawalan waktu, bila pam minyak dibuka ditutup, kita tahu mengendalikan masa kita. So time management kita jadi lebih baik. Ini satu perkara yang ditekankan oleh berbagai-bagai bidang yang memberikan inspirasi kepada kita cara penghidupan kita, iaitu pengalaman waktu. Boleh kita pelajari hari ini dalam masa PKP ini. Ini suatu perkara yang saya rasa cukup bagus kita dapat pengalaman baru. Ya. Pengalaman dan amalan baru. Yang ini saya kita jangan tamatkan, kita menunggu bila kita nak balas dendam lepas ini kita mamak memanggil-manggil katanya. Revenge katanya. Saya rasa kita dapatkan faedah ini dalam kehidupan kita, baik dari segi sosial kita, dari segi keselamatan kita, dari segi kesihatan kita, ekonomi kita. Jadi semua bidang harus melihat semula perubahan di dalam cara kita hidup. Itu sebagai mukadimah. Okey, bercakap tentang cara kita hidup ni, Doktor. Kalau kita lihat, ya, dalam tempoh PKP daripada yang pertama, kedua dan ketiga. Kalau kita lihat sendiri, Doktor, saya mengambil ini dalam contoh diri saya lah. Apabila kita berada banyak masa di rumah, boleh kita spend masa bersama dengan anak-anak dan sebagainya, itu satu hal. Yang kedua, saya rasa dari segi kebiasaan yang baru yang kita ada adalah kita sentiasa basuh tangan. Okey, dan juga kita, orang kata, acap kali mandi, itu pasti. Kalau saya setiap kali waktu solat mesti mandi. Maksudnya itu merupakan sesuatu norma baru yang kita rasa macam dari segi kebersihan, tuntutan Islam kita dah mula amalkan. Kita dah mula amalkan dengan lebih terperinci lah. Maksudnya kita cuci tangan selalu, kita guna hand sanitizer, kita memastikan kita berada keadaan bersih untuk memastikan bahawa kita tidak terkena jangkitan COVID-19 ini. Baik, itu merupakan di antara satu yang dipandang positif, iaitu norma baru di mana kita biasanya kalau sebelum ini berada di tempat kerja, kita lewatkan solat dan sebagainya. Tapi sekarang bila ada di rumah, kita masuk waktu, insya-Allah kita akan terus solat dan sebagainya. Pandangan doktor di situ. Ya, memang kadang-kadang janggal bagi kita, ya. Antaranya dulu nak menyebut sanitizer pun tak orang pandai kan. Ya, betul. Orang kampung pun sanitizer, hand sanitizer, washing hand, kemudian social distancing. Social distancing, ya. Sosial. Ini kita semacam benda baru bagi kita, ya. Yang kita rasa agak pelik dan bertentangan dengan norma biasa kita. Apa tidaknya, biasa berjumpa kawan, paling tidak apa, salam, ya. Ataupun tamat bertemu tangan, bertemu jalan. Macam-macam cara kita. Ya, belaga pipi. Tangan kedua dan sebagainya. Apakah ini satu benda yang merosakkan satu budaya cantik kita? Kembalikan balik bersalam, berpeluk itu selepas pada ini. Timbanglah. Saya rasa di sana ada kebaikan, ya, perkara ini, kerana kita bukan sahaja berada dalam keadaan ancaman penyakit COVID-19 ini. Dalam setiap keadaan kita, penyakit bawaan makanan contohnya. Ya, penyakit bawaan vektor, nyamuk, lalat dan sebagainya masih berlaku. Jadi kalau kita mula mengambil berat masalah kesihatan, ya, dengan masalah dengan cara pencegahan ini, ianya bukan hanya menyelesaikan isu COVID-19. Banyak penyakit berjangkit yang lain dapat kita kawal. Jadi cuba kita extendkan amalan yang kita ikuti semasa COVID-19 ini. Dan saya harap kita janganlah berkecil hati kalau kita tak mengulur tangan, ya, atau sentiasa bercakap dalam jarak yang patutan, ya. Saya rasa ini adalah salah satu perkara yang akhirnya
kalau kita amalkan dengan segala kefahaman dan dijaja di dalam media, contohnya divideokan, disebut banyak-banyak kali, akhirnya ia boleh membantu masyarakat kita berada dalam suatu bi'ah, environment, suasana kesihatan dan sihat yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan kita. Jadi terus beramal dalam hal ini, dan ini untuk tujuan segera ini, tetapi kita boleh panjangkan lepas daripada dilema kita ini. Baik YB, saya nak minta pandangan YB juga. Ada di antara kita yang apabila contohnya tadi, kalau ketika PKP pertama dan kedua, saya rasa untuk saya datang ke studio untuk baca berita, jalannya agak lengang. Maksudnya saya memang cepat melepasi sekatan jalan raya dan sebagainya. Tetapi untuk PKP yang ketiga ni, apa yang saya dapati adalah terlalu dahsyat keretanya, banyak. Okey, pandangan YB sendiri, adakah ada di antara mereka yang masih berdegil ataupun adakah ini disebabkan oleh beberapa sektor sudah pun dibenarkan untuk beroperasi semula atau bagaimana, Doktor? Ya, ada kemungkinan kerana kita sudah membenarkan beberapa industri untuk beroperasi semula, ya. Jadi ini memerlukan orang bekerja. Jadi artinya kita akan balik ke suasana lama, ya. Tetapi itu adalah kerana mereka yang terlibat dengan industri tersebut perlu berada di tempat kerja. Baik. Misalnya, kalau yang tidak mechanized, yang memerlukan tenaga manusia, maka tenaga manusia itu perlu berada di kilang. Tetapi dan kita semua akan kena melihat di mana industri yang tidak memerlukan kehadiran diri itu di situ, maka kita kena ubah suasana supaya orang tidak beramai-ramai keluar jalan raya dan menimbulkan suasana yang biasa kita ketemukan dulu, ya. Antara banyak aktiviti yang dapat kita kurangkan pertemuan ini adalah mesyuarat. Baik. Banyak mesyuarat di jabatan kerajaan, di swasta, kami di parti politik pun kita melalui Maya ni, mesyuarat Maya yang telah disediakan. Ini juga dapat mengurangkan kita bergerak, ya. Bila kita kurang bergerak, kita dapat menyelamatkan tenaga, dapat menyelamatkan bahan bakar, ya, menyelamatkan diri kita daripada risiko kemalangan. Jadi perkara macam ni saya rasa kita kena ambil iktibar. Jadi kalau sekarang orang dah nak macam balas dendam pula, ya. Balik kalau boleh saja nak aja keluar, ada peluang nak keluar, saya rasa cubalah kita fikirkan sedikit manfaat untuk diri kita dengan mengambil tempoh pembaharuan cara ini sebagai satu tempoh yang penting dalam mengolah masa depan kita. Baik, Doktor, kalau saya rasa kalau boleh saya minta sedikit pandangan daripada Doktor lah. Kalau apa yang saya bacakan, jangkaan yang mengatakan bahawa selepas COVID-19 ini ia merupakan di antara satu tempoh yang sangat sukar, sama ada untuk pemulihan ekonomi negara ataupun apa sahajalah dari segi industri dan sebagainya, untuk memastikan sesebuah keluarga itu kembali normal sebagainya, agak sukar sebenarnya. Dan dijangkakan 951,000 dijangka akan kehilangan pekerjaan dan 23 juta orang dijangka akan kehilangan pekerjaan seluruh dunia. Okey, dan juga dijangkakan bahawa akan berlaku penutupan syarikat-syarikat perniagaan kecil dan sederhana, PKS dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang bakal kita hadapi selepas pasca COVID-19 ini. Komen Doktor pula bagaimana kepada masyarakat untuk menghadapi semua ini sebagai rakyat Malaysia? Silakan. Ya, memang begitulah realiti apabila semua jenis perniagaan terhenti daripada COVID-19 dan juga langkah kawalan pergerakan ini. Yang ini tidak dapat kita elakkan. Kerana kita kena pilih sama ada nak terus bekerja dan hilang nyawa, ataupun kita berkorban, tahan diri kita, duduk di rumah, kita hilang kerja tetapi kita masih bernyawa. We can fight another day. Artinya kita boleh masih boleh hidup. Ya. Kalau kita gopoh, artinya kita andaikan kita tak akan kena, akhirnya bukan kita saja yang mati, itu satu hal lah. Tapi bagaimana keluarga, ya, yang tinggal, yang terpaksa menanggung. Jadi masalah ni real. Di Amerika katanya 5 juta yang mendaftarkan diri sebagai hilang jawatan, hilang pekerjaan. 4 minggu katanya dekat berapa dah? Dekat 20 juta. Jadi satu perkara yang real. Di negara kita juga sudah kelihatan gitu. Saya sebagai pimpinan di Lumut contohnya,
khabar berita daripada orang di sana yang kehilangan pekerjaan, hilang sumber pendapatan, tak dapat bekalan makanan dan sebagainya. Ini adalah perkara real, perkara yang benar-benar berlaku yang kita tidak dapat tolak. Jadi bagaimana penyelesaian kita ya apabila kita membekukan semua jenis aktiviti perniagaan SME ataupun perniagaan kecil sederhana, memang terkesan kerana mereka bukan mempunyai suatu modal yang besar. Mereka ambil pekerja, harus membayar pekerja. Jadi bila tidak ada perniagaan, tidak ada pendapatan, tidak ada revenue, mereka tidak boleh menampung ya untuk satu tempoh yang panjang. Jadi mereka terpaksa melepaskan walaupun kerajaan mengatakan bayar juga gaji penuh, kerajaan akan subsidi, tapi ada sampai peringkat bagaimana kerana tidak ada pulangan, tidak ada hasil. Jadi kalau tempoh MCO kita ni berlanjutan, terpaksa kerana jangkitan tidak surut, akan berhadapan dengan suasana tersebut. Syarikat-syarikat yang besar, mereka mungkin mempunyai reserve yang kuat untuk itu pun mereka terpaksa memperkecilkan bisnes. Kita dah dengar kita Air Asia, Malindo Air, MAS ya, sama ada mengurangkan gaji ataupun memberikan cuti tanpa gaji ya. Belum buang kerja saja belum. Which is good enough lah. Tetapi sampai peringkat mana? Jadi ini memerlukan satu usaha yang menyeluruh daripada negara kita, kerajaan yang baik, industri-industri pun harus mengambil iktibar dan kita rasa apabila ianya pulih, ia akan mengambil masa, tentunya akan mengambil. Kita kena ingat bila orang dah bebas dari MCO, orang akan berjalan, pelancong akan bergerak ya. Pelancong akan datang, jadi perniagaan akan bermula. Artinya ia akan mengambil masa yang ia perlu mengambil masa dan inilah tempoh sakit kita yang kita rasa harus kita tempuhi dan mudah-mudahan kalau kita memperbagaikan cara perniagaan, utamanya SME ya. SME nampaknya kena memperbagaikan. Kalau peruncitan contohnya tak boleh buka kedai tutup kedai, dia kena dah berniaga online, tak dapat tidak ya. Penanam sayur di Cameron Highland juga tidak boleh mengharapkan pemborong datang ya. Dia mesti juga mengikhtiarkan bagaimana pengedaran melalui online ya, penjualan cara melalui online. Jadi perkara macam ini mesti sudah mula difikirkan oleh peniaga-peniaga kita. Kalau kita tak buat perubahan, maka nak bangun balik itu akan menjadi payah dan penderitaan itu akan berlebihan. Dan kalau bolehlah pekerja-pekerja ataupun peniaga-peniaga SME ini kalau boleh gabungkan diri. Saya nampak ya, mengikut penilaian saya walaupun saya tidak membuat satu kajian secara teliti, koperasi-koperasi yang ada di Malaysia ini kelihatannya macam tidak terkesan ya. Ini satu kehebatan koperasi dan saya pun biasa berada dalam kementerian yang melibatkan pembangunan koperasi dan kita telah menyaksikan di mana-mana negara yang mengalami masalah besar ekonomi ya, depression ke ataupun recession ke, baik di Jepun, baik di Eropah ya. Negara-negara di mana kekuatan koperasinya berjalan dengan baik, dia akan dapat bertahan ya, dia akan dapat melalui tempoh tersebut. Di Jepun contohnya, koperasi mengendalikan berbagai-bagai perniagaan. Di Spanyol walaupun mereka sekarang teruk dilanda COVID-19, tapi di Spanyol mempunyai kekuatan koperasi. Di Malaysia kita tak dengar koperasi merungut setakat ini lah. SME merungut ya. Syarikat besar merungut ya. Tetapi koperasi tidak merungut. Dan saya harapkan koperasi akan bergabung ya. Bukan sekadar memberikan kredit kepada ahli-ahli, tetapi menjadi koperasi usahawan ya. Ahli-ahli bergabung membuat barangan, koperasi menjadi pengumpul dan pengedar. Apa pun keadaan ekonomi kita, koperasi akan dapat bergerak contohnya ya. Jadi kalau mengambil ini sebagai iktibar, itu satu penyelesaian yang saya harap digunakan oleh rakyat kita untuk menangani sebahagian daripada masalah. Baik, Doktor. Okey. Di sini ramai di antara yang sedang menyaksikan kita live ni, Doktor. Terima kasih Mazwan Muhammad,
Apa lagi ni? Azil Malazi, Jamalia Muhammad Yaakob, Muhammad Zahir Nayan, Saadia Dani, Ahmad Basri. Okey, terima kasih. Cik Fadil juga ada, Man Bidin pun ada. Okey, YB, soalan satu dah, saya ambil dulu soalan satu daripada Mazwan Muhammad. YB, 18/5/2020 ni jadi ke persidangan parlimen? Soalan untuk Doktor, silakan. Setakat hari ini surat panggilan mesyuarat itu telah kita terima lah ya. Baik. Lepas. Jadi setakat ini yang kita nampak 18 hari bulan tu akan adalah, dan ianya merupakan hari peresmian sidang lah ya oleh Yang Agung. Format bagaimana kita belum tahu lagi ya, sama ada dibuat secara maya ke atau fizikal ke, banyak bergantung kepada suasana terkini COVID-19 ini ya. Cuma dari segi politiknya kami di pihak Pakatan Harapan mengharapkan ya adanya suatu sidang tergempar atau sidang khas untuk membincangkan masalah COVID-19 ini secara berdepan ke, secara maya ke, itu terpulang, tetapi khusus kepada cara-cara kita nak menangani bagaimana nak menyelesaikan masalah ini secara bipartisan, artinya seluruh rakyat dan kami mewakili rakyat dapat berbincang, termasuk juga isu kita memberikan insentif-insentif yang telah disebut dari Menteri, bagaimana kita nak melaksanakannya, bagaimana kita di pihak Pakatan Harapan boleh jadi itu yang kita minta, iaitu sidang khas bila-bila 1895. Yang 1895 itu adalah sidang yang telah ditetapkan. Apa agendanya seperti yang tersurat begitulah, tetapi dimaklumkan dalam suasana hari ini mungkin ada penyesuaian. Baik, semoga terjawab soalan daripada Mazwan Muhammad. Doktor sendiri bagaimana doktor? Dari segi, maksud saya sebagai ahli parlimen, bagaimana doktor berhubung dengan masyarakat setempat di Lumut dan sebagainya? Kalau dulu mereka boleh datang ke rumah, boleh datang ke pejabat, adun dan sebagainya. Sekarang ni bagaimana dalam tempoh PKP ni, doktor? Ya, saya dah sebutkan pengalaman saya 2 minggu awal lagi daripada MCO ni laksanakan. Saya sebagai seorang doktor memahami ya. Saya juga dalam public health ni, cuma setelah 20 tahun meninggalkan Kerjaya ini, saya mahu menonjol ke depan dalam urusan ini. Tapi saya memahami kenapa kita mengadakan langkah-langkah kawalan kuarantin ini untuk memastikan jangkitan ini dapat dikawal. Jadi saya tidak ketengahkan diri dalam masyarakat rumah, kerana kalau itu yang saya buat, kita ni sebagai pemimpin tentu orang melihat itu sebagai suatu contoh ya. Itu bagi saya dalam suasana arahan kawalan, ada undang-undang yang diletakkan, kita tak maulah tidak melanggar undang-undang yang kita buat. Jadi kita berperanan ya. Pejabat kita diarahkan semua urusan ditutup. Baik. Tapi kita bergerak ya. Kita berhubung dengan masyarakat, kita ada apps, kita ada berbagai cara sosial media kita berhubung, jawatan kuasa kita masih bergerak, Kakitangan pejabat kita masih bergerak. Saya turun ke kawasan untuk bertemu dengan pihak-pihak jabatan kerajaan yang terlibat, PDRM, pejabat daerah ataupun JKM, jabatan masyarakat, untuk melihat persiapan-persiapan dan juga aktiviti-aktiviti bantuan ya. Dari segi Jabat Parlimen Lumut sendiri, kita daripada awal lagi telah menyediakan bantuan-bantuan segera ya. Dan kita buat secara yang paling tidak mendedahkan, paling selamat lah. Paling selamat. Kita tidak pergi beramai-ramai, kita letak di depan ya, kita panggil, kita maklumkan, dan kita masih ada lagi jentera di Perak sana, MPKK kita, majlis perwakilan kampung tu ya. Jadi mereka yang ke depan, kita tak ramai-ramai, kita minta ketua-ketua di sana saja yang terlibat. Alhamdulillah sambutan daripada penerima-penerima cukup baik. Kita beberapa hari membekalkan contohnya ikan percuma daripada Bangkok. 2 hari lepas bekalan sayur yang banyak turun daripada Cameron Highland. Setelah kita membuat rayuan sedikit, kita edarkan di kawasan. Itulah tidak dapat bagi pada semua, tetapi tak bagi semua pun jangan tinggal semua ya. Barang-barang makanan itu kita edarkan. Dan kita sebenarnya bersedia menunggu arahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kerana kita dimaklumkan awalnya ada 1,000 bungkusan makanan yang disediakan oleh kerajaan
yang akan ke kawasan-kawasan parlimen untuk dikendalikan oleh pejabat ahli parlimen. Tapi nampaknya tidak ada arahan untuk kami melaksanakan urusan pengedaran ini. Tak apalah, itu urusan mungkin dia ada jentera dan ada kepentingan tertentu yang ini tak apa. Tapi bagi kita bersedia. Kalau mereka perlu, kita bersedia. Dan kita juga telah menyediakan apa yang patutlah, contohnya menyediakan pengedaran hand sanitizer ya. Walaupun tidak banyak, adalah kepada jabatan kerajaan, kepada kita, mask ya, ataupun topeng mulut dan muka. Kita dah edarkan. Kita juga baru dapat 2-3 hari lepas bantuan daripada kedutaan China ya, yang memberikan lebih kurang 5,000 topeng ini, dan kita telah edarkan ya. Walaupun tidak banyak, tapi itu sebagai usaha kita, dan derma daripada kawan-kawan kita pun ada, walaupun tidak kita dedahkan, dan mereka minta supaya kita tolong kerana kita mempunyai jentera di akar umbi, jadi mereka minta tolong kita melaksanakannya. Jadi itu yang dapat kita lakukan, dan saya pun ucap terima kasih kerana kan saya misalnya daripada Kuala Lumpur ke kawasan sana dengan berbekalkan surat makluman pada polis itu, dilayan seperti seorang ahli parlimen yang tidak ada masalah. Jadi ini memudahkan urusan kita dengan pihak-pihak yang perlu ditemui ya. Dengan mengamalkan semua nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dalam penjagaan kesihatan kita. Kalau YB sendiri ada sebut tadi tentang bagaimana layanan yang diberikan kepada YB, mungkin lebih secara detail, ramai orang nak tahu bagaimana YB, hubungan YB secara detailnya lah boleh dikongsi dengan para penonton, dengan jabatan-jabatan kerajaan khususnya di negeri Perak kepada YB setelah berlakunya pertukaran kerajaan ini, YB. Ya, kita biasa menjadi wakil rakyat dalam pembangkang dua penggal ya, semasa ya. Jadi ini adalah satu pengalaman yang baru ya. Yang sebenarnya adalah pengalaman sebagai kerajaan ya. Dan kita semasa 22 bulan di dalam kerajaan itu telah melaksanakan tanggungjawab kita. Terutamanya dalam hubungan kita dengan semua pejabat-pejabat kerajaan, khususnya yang berada di daerah Manjung ya. Dan kita memahami tanggungjawab mereka. Dia membantu pada ketika itu. Termasuk juga contohnya dengan rakyat kita yang berada di base TLDM ya, di rumah ya, yang begitu ramai 20,000 lebih, yang kita mempunyai hubungan yang baik. Semasa tempoh ini juga saya mendapat taklimat-taklimat daripada ketua polis daerah contohnya ya, pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan terutamanya daripada pegawai daerah dan juga pengarah di hospital Manjung ya. Temui untuk mengetahui suasana dan gerak kerja mereka, dan saya di Manjung ni saya rasa apa yang sepatutnya dilaksanakan sedang dilaksanakan. Jadi kita harap dari segi kawalan penyakit ini dapat berjalan. Cuma yang saya berasa agak risau ialah kawalan pengedaran makanan kepada yang perlu. Ini disegerakan kerana lawangan-lawangan dan juga raungan-raungan yang kita dengar ni kadang-kadang menusuk juga kalbu kita ya, dan kita terbatas pergerakan. Jadi yang boleh bergerak dengan segera adalah mereka yang diberikan permit seperti rela, seperti APM ya, dan PDRM. Jadi ya kita harap mereka berkemampuan, dan kalau ada keperluan kita membantu dari segi fizikal kita bersedia memberikan bantuan kita ya. Okey, baik doktor, kalau kita lihat insya-Allah dalam seminggu lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Karim ya. Mungkin ramai di antara kita yang mula merasa resah, tak dapat keluar pergi bazar Ramadan. Ini yang ingin kita bicarakan pada hari ini, tentang kebiasaan baru yang perlu kita lalui, iaitu dengan cara tiada lagi bazar Ramadan, kita tak boleh lagi nak keluar petang-petang untuk beli makanan dan sebagainya, tetapi lebih kepada pilihan adalah dengan cara online dan sebagainya, pesanan untuk hantar ke rumah dan sebagainya. Sedikit komen daripada YBDC sebelum kita berakhir, silakan. Ya, mungkin ada orang melihat kemeriahan daripada Ramadan itu, antaranya ya bau-bauan semasa puasa. Bazar Ramadan memang mengasyikkan ya. Walaupun queue, walaupun parking payah ya, tapi tak itu apa keseronokan ya.
apabila kita melihat kembali dan ini semacam yang dipaksakan kepada kita ya, MCO ni, tiba-tiba ada kita lihat di sana kebaikan-kebaikan. Mungkin kita menukar cara kita nak berbelanja ya, dengan berbelanja untuk masak di rumah contohnya ya. Bolehlah order daripada luar ya. Tapi nampaknya kali ini kita tidak akan ada berbuka puasa di hotel ya. Murah tu Hafizi ya. Mahal ya. Jadi itu dalam suasana rakyat komplain tak cukup pendapatan, maka ini adalah satu kawalan perbelanjaan walaupun dipaksakan tetapi nampaknya memberikan pulangan yang baik pada kita. Jadi bermesralah dengan keluarga. Kadang-kadang kita ingat kita berbuka puasa seronok dapat meraihkan kawan-kawan. Tapi bagaimana tentang keluarga kita yang tertinggal di rumah? Betul. Ya, anak tak ikut ya contohnya kan. Tapi sekarang ini kita akan berbuka bersama-sama ya. Mau atau tidak, sedap atau tidak, that's what we get together. Jadi bukan makanan tu tetapi suasana tu kalau boleh ini sebagai mak bapa harus mengambil peluang ini untuk satu suasana kekeluargaan yang baru. Termasuk tarawih. Kalau tak boleh tarawih ke masjid, ya, kita tarawih di rumah. Nak tarawih ni ya. Janganlah nak baca ayat-ayat. Tak payah dah banyak panjang ya. Solat tu rukunnya simple ya. Jadi tak perlu gagak-gagak, tak perlu takutlah ya. Tak perlu malu-malu kat isteri. Ulang je 3 kul pun tak apa. Boleh, itu je ulang. Boleh asalkan sah, betul. Tak tahulah kalau mufti kata lain tak tahu, tapi saya rasa tak jadi masalah. Ya, solat kemudian berjemaah setiap waktu, saya rasa inilah nikmat yang Allah bagikan bagi kita buat masa ini. In a positive manner ya. There is always something good out of this yang kita rasa kita kena explore lah ya. Kita kena buat dia ya. Ya, insyaAllah. Akan biar panjang lagi ya. Kalau perlu ya. Kalau hari ini betulnya hanya 69 kes sudah menurun ya. Kita nampak graf itu tidak melonjak eksponensial yang dirisaukan, tetapi kes masih ada ya. Kluster-kluster baru akan wujud. Ini memerlukan kita memberikan sedikit pengorbanan masa lagi ya. Betul-betul selesa, betul-betul tidak menimbulkan kemudaratan, dan antara itu kita bersabar. InsyaAllah. Baik, kita ada masa lagi lebih 3 minit. 3 minit doktor untuk doktor simpulkan tajuk kita pada hari ini, dan pada masa yang sama harapan doktor, nasihat doktor kepada penduduk-penduduk di kawasan ahli parlimen doktor sendiri dan juga seluruh rakyat Malaysia tentang COVID-19, persediaan kita untuk masa akan datang. Silakan, terutamanya untuk sambut raya. Ramai dah mula bercakap balik kampung dan sebagainya. Apapun nasihat dari doktor untuk akhirnya. Silakan doktor. Terima kasih. Puasa pun belum dah cerita raya. Saya dengan rakyat Manjung saya tidak nampak banyak masalah lah ya. Kita masih lagi dalam suasana tenang, aman, kekecohan. Jadi saya harap semuanya dapat melalui tempoh ini dengan berada di rumah ya. Stay home. Duduklah. Carilah ruang-ruang dan usaha-usaha yang boleh kita buat. Saya buat gardening ya. Untuk orang boleh buat. Orang boleh buat benda-benda yang lain. Aktiviti-aktiviti yang boleh menghidupkan masa kita. Anggap ini sebagai satu perkara yang sementara yang kita akan dapat lalui dengan baik. Jadi amalkan semua nasihat-nasihat baik daripada Kementerian Kesihatan contohnya ya. Seperti basuh tangan, bunyinya macam simple, biasa sebenarnya kita kadang-kadang basuh tangan pun lebih kurang ya. Jadi ini merupakan masa yang baik untuk pembelajaran kita. Dan untuk tempoh raya ini, kita dah raya tiap-tiap tahun ya. Itu memang ada ya. Kadang-kadang kita nak explore juga macam mana rasa raya dengan tiada kemeriahan tersebut. Adakah ianya akan merosakkan jiwa kita, memecah belahkan keluarga kita? Cuba kita tengok ya. Saya berkeyakinan kalau kita memahami suasana kita dan kita akan melalui tempoh yang emosional ini. Raya ini emosional. Tidak orang berarak balik ke Kelantan sampai 11-12 jam kerana keseronokan tersebut. Bermeriah dengan tidak melalui suasana biasa kita. Kalau kita boleh ini dan dengan jayanya, dengan rasa selesa, rasanya kita dah lulus ujian yang Allah bagikan dalam tempoh kita mengalami masalah COVID-19. Jadi
Selamat maju jaya, selamat kita berpuasa, selamat hari raya. Amin. Kita menjaga kesihatan kita. Wallahualam. Okey, terima kasih Doktor kerana sudah bersama dengan kita pada petang ini dengan bicara santai PKP bersama dengan yang berhormat Datuk Wira Dr. Hatta Ramli yang merupakan Ahli Parlimen Lemut dan Setiausaha Agung Parti Amanah Negara. Terima kasih Doktor kerana sudah bersama dengan kami pada petang ini dan insya-Allah ada rezeki kita bertemu kembali insya-Allah, dan juga terima kasih kepada para penonton yang sentiasa bersama dengan kami. Difahamkan esok insya-Allah pada jam 5 petang kami juga akan bersiaran langsung bersama dengan anda. Jadi bersedia esok jam 5 petang. Terima kasih sekali lagi Doktor. Terima kasih banyak daripada kami di Jom Channel untuk Doktor. Apapun kami juga mendoakan semoga Doktor dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah untuk terus memimpin, untuk terus menjadi wakil rakyat yang disegani dan dihormati insya-Allah. Semoganya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Baik, itu saja untuk petang ini. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih atas salah dan silap. Maaf banyak-banyak. Okey, terima kasih Doktor. Okey, untuk semua Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Jaga diri anda. Warahmatullahi. Ya,